Ayat ke berapa tadi? Tinggal tadi? 20. 26. Ni tulis balik. Ni. Screen dia. Ni. Tak dekat. Oh, dekat. Pusing tu. Okey. Ayat ke 24 eh. 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini wa ja'alaha kalimatun baqiyah fi 'aqibihi la'allahum yarji'un bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin walamma ja'ahumul haqq qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun. Baik, ini sambungan surah tadi ayat 26 ni. Apabila kita dah tahu tentang akidah-akidah yang sepatut kita tahu dan kekufuran daripada perkataan yang diajar, iaitu perkataan yang diajarnya dia ada dua perkara je. Bila kita bersoal dengan mereka, dia ada dua perkara saja dia jawab. Satu, dia kata benda ni ada dalam kitab. Yang kedua, dia belajar ni daripada tok guru. Dua perkara tu ya. Kitab tu ialah bukan kitab Quran. Kitab tu ialah kitab yang dikarang oleh guru-guru. Macam Hindu tu dia kitab Mahabharata, dia kitab dia itulah. Macam kita ni orang tasawuf dia baca kitab tasawuf. Kitab tu tafsir Quran dia tak belajar, tapi kitab tasawuf tu dia belajar. Kitab tasawuf tu mungkin betul, mungkin salah, mungkin. Tetapi tafsir Qurannya memang dia tak belajar. Begitu juga kitab-kitab lain, mungkin betul, mungkin salah pengarang tu. Atau mungkin 100 daripada 100 poin yang dia tulis dalam kitab dia tu, mungkin dua bab silap. Ini termasuk ulama-ulama tafsir yang mengajar, yang tulis kitab tafsir Quran. Ni kalau baca kitab tafsir itu yang ada masing-masing itu, ada saja yang tepat silap. Halo, apa ni? Duk mengajar. Tengok WhatsApp nak mari. Nanti. Ni cakap ni. Ni bercakap dengan orang sini. Lepas tu dia akan pandu arah. Luar lah. Dia ada orang nak mari, dia telefon tak jumpa tempat. Tak apa. Tak apa, dia dah terkejut lah. Jadi jawapannya ada dua ya jawapan. Satu lagi dia cakap tu guru dia ajar. Sungguh saya cakap, kalau kita tanya tentang kita kata talqin kan, bila tanya dia tu ada dalam hadis ke, dia kata tak ada. Ada dalam kitab mana-mana ke? Tak ada. Lepas tu yang buat tu dia kata belajar daripada tok guru. Dia kata begitu.
Lepas tu Tok Guru tu belajar apa siapa? Tok Guru tu. Hadis Nabi ada? Tak ada. Ayat Quran ada? Tak ada. Tapi takkanlah. Dia tu cerita dia. Takkanlah benda ni salah. Ya, agama ni mesti wahyu lah. Agama ni mesti wahyu. Agama Islam kita kena ingat ialah milik mutlak Tuhan Allah. Dia tidak milik Allah dengan Nabi, bukan. Nabi hanya pesuruh dia. Dia ajar je pada Nabi, suruh sampai pada kita. Bukanlah agama Islam ni milik Nabi. Lepas Nabi dia ajar tu, itu wahyu yang Jibril beritahu pada Nabi daripada hadis tu. Kita je silap faham sini. Tu Nabi ada buat tu. Tak, tidak tu. Lillahi dinul khalis. Milik Allah lah agama yang tulen, agama yang original tu. Yang lain ni milik kita. Yang tak betul tu milik kita. Dah? Jadi Nabi kata, aku tinggal pada kamu dua perkara. Quran satu, hadis satu. Siapa-siapa yang berpegang teguh, bermakna siapa-siapa yang belajar dia berpegang teguh dengannya, tidak akan sesat sampai bila-bila. Maknanya tanggungjawab orang awam ialah belajar tafsir Quran dan hadis, bukan belajar kitab tasawuf. Tanggungjawab mula-mula. Bukan belajar kitab ni tak. Belajar tafsir Quran dan hadis. Lepas kita belajar semua tu, nak belajar kitab tasawuf apa tu boleh. Bukan kata tak boleh belajar. Utamanya kena belajar ni dulu. Tapi sekarang ya, kitab selain Al-Quran kita belajar, tapi Quran dan hadis ni kita tak belajar langsung. Termasuk ustaz mengajar kita, tu masalah besar pula. Jadi bila ustaz tu sendiri tak belajar tafsir Quran dan hadis ni, maka bila kita tanya dia yang tak belajar ni, dia kata, oh tak apalah, inilah. Sebab dia pun tak belajar juga. Dah? Baik, sambung cerita dia. Ini ialah perintah. Ayat ni ialah perintah kepada Nabi Ibrahim supaya beritahu pada ayahnya dan kaumnya. Bermakna kita ni, ada seorang tu beritahu pada ayah dia. Dia ikut ayat ni, ayat Quran. Dia sudah laksana dah ni. Nah, iaitu tabligh ni kena beritahu walaupun kepada ibu bapa sendiri. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata-kata kepada, iaitu tabligh sini, mengajak mengesahkan Allah kepada ayahnya. Ayahnya nama Azal. Cerita ni ialah cerita selepas Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Apabila sudah tak hangus ni, ni masalah. Jadi Namrudnya bila tak hangus tu ada masalah dengan Nabi Ibrahim ni. Maknanya nak bunuh tak boleh ni. Nak bunuh tak boleh. Tahu ke cerita Nabi Ibrahim dibakar macam mana? Tahu? Tahu agak-agak. Saya jawab tahu agak-agak. Dia gini lah cerita sebenar dia ya. Nabi Ibrahim, reka-reka ceritanya, Nabi Ibrahim dibawa ke api, kemudian ditelanjangkan, duduk atas itu camnek. Tahu camnek yang paling, pasal nak buat masuk dalam api tak boleh, pasal terlalu panas. Jadi dia kena lempar masuk. Masa duduk atas camnek tu, Nabi Ibrahim masa duduk atas camnek tu, ayah dia yang nak pegang Swiss untuk lempar dia dalam api. Ni orang penonton ada belakang ni, seluruh negara pergi ni, depan Namrud sendiri. Lalu pada masa yang sama, Jibril akan doa kepada Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, sahabatku, kekasihmu Tuhan sedang nak dianyayai, boleh tak saya tolong dia? Jadi malaikat ni nak tolong Nabi lagi Rasul minta tolong Tuhan. Yang pokok yang mengajar ilmu karut ni, dia panggil malaikat suruh tolong dia pula. Allah. Awak tahu? Tak tahu? Tak tahu cerita panggil malaikat? Iaitu orang silap, orang belajar tasawuf, orang baca wirid karut ni, dia buat gini, dia baca gini. Assalamualaikum, Jibril di depan, so kawal depan dia. Assalamualaikum, Mikail belakang. Assalamualaikum, Jibril, Israfil yang tiup sekakala tu kena jaga belah kanan.
Israel yang nak cabut nyawa dia tu kena jaga dia belah kiri. Siapa dia seru orang ni kufur pada Allah. Dan ini ialah amalan tak tahu berapa ramai orang belajar silat dan belajar tasawuf, ilmu-ilmu wirid-wirid karun ni. Nah, jadi Nabi Ibrahim, Jibril sendiri bila nak tolong Nabi Ibrahim tu minta doa dengan Allah. Tak berani buat kerja sendiri. Saya pergi ambil. Okey. Ni bawa. Bawa takut dia. Dah. Okey. Jadi lalu Allah Ta'ala berkata, bolehlah kamu nak tolong dia, tapi Ibrahim tu, hamba aku tu tidak seperti yang kamu sangka. Ibrahim tu bukan seperti yang kamu sangka. Dia kata gitu. Allah Ta'ala kata gitu. Lalu kamu ikutlah apa yang dia nak buat tu, kamu ikut, tak ada masalah apalah. Lalu Jibril beritahu kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, masa tu dalam detik nak lempar tu, wahai Jibril, wahai Ibrahim, aku sudah dapat kelulusan untuk tolong kamu. Kamu nak apa? Api ni nak balik pada Namrud kau, nak bakar semua sekali kau, nak cokeh bumi kau, macam mana kau? Ikut. Nak belah bumi kau. Lalu Nabi Ibrahim jawab, wahai Jibril, untuk dapat pertolongan ni memang amat-amat aku perlukan. Tetapi nak minta tolong dengan kamu Jibril, tak. Pasal kamu sendiri minta tolong dengan Allah untuk tolong aku. Cukuplah, dia kata. Cukuplah. Allah Ta'ala tahu masalahku untuk dia tolong aku. Takkan orang juga. Tu dia. Lalu Allah Ta'ala bila Nabi Ibrahim kata gitu, lalu Allah Ta'ala kata, qulna ya nar bardan ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah untuk Nabi Ibrahim sahaja. Orang lain bakar juga. Nabi Ibrahim jangan sejuk ya. Yang cerita yang kita dengar macam-macam lah. Ini cerita daripada tafsir Quran dan hadis Nabi. Dua cerita. Satu tafsir Quran, satu lagi pada dari hadis Nabi. Sudah masuk? Waalaikumsalam. Sini. Berapa orang? Tiga ya? Tiga lah. Okey, duduk. Sini sorry. Baik. Jadi apabila Nabi Ibrahim kata kepada ayah dia, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata pada ayahnya dan juga kaumnya. Mana lepas pada kena bakar dah ni. Jadi bila api itu hangus semua sekali, Nabi Ibrahim bangun. Dan Nabi Ibrahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang yang mula-mula diberi pakaian di hari kebangkitan besok ialah Nabi Ibrahim dulu. Pasal dia sanggup ditelanjangkan kerana bela Allah Ta'ala. Tu dia. Aduh. Cerita ni patut kita jadi Nabi Ibrahim ni nak minta tolong orang pun tidak ya. Nak minta tolong Jibril tu. Kalau kita lah tuang api tu atas Namrud. Kau macam mana? Lepas tu kalau tuan tu masuk neraka pula Namrud tu. Dan maknanya tidak kena cah apa Nabi Ibrahim tu. Sebab sudah approve. Tapi akidah kefahaman tauhid Nabi Ibrahimnya ialah tak minta tolong juga dengan Jibril. Minta tolong Allah Ta'ala. Ini bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu puja. Apa dia yang kamu puja ni? Perantaraan dalam doa. Jadi rupa-rupanya
Rupa-rupanya orang kufur ni sabit perantaraan dalam doa. Puja-puja. Dia puja macam Hindu tu, dia puja dewa, berhala. Berhala tu bukan Tuhan. Tapi tu guru kita kata berhala tu Tuhan. Tengok. Bila tanya Hindu, adakah ini Tuhan? Dia kata tidak. Bila kita tanya ustaz kita, Hindu tu susah bahasa, dia kata dia sembah berhala. Berhala tu Tuhan mereka. Bila tanya Hindu, dia kata memang saya sembah, tapi ini bukan Tuhan saya. Nak percaya yang mana satu? Nak percaya orang yang menyembah berhala, atau nak percaya ustaz yang beritahu kita? Nak tanya, nak percaya siapa? Nak percaya pada orang yang menyembah berhala, itulah. Pasal dia beritahu, dia buat tu, benda yang dia buat. Habis awak sembah apa? Dia kata sembah dewa. Adakah dewa tu Tuhan? Dia kata tidak. Habis Tuhan awak siapa? Tuhan Allah juga. Tunjuk langit. Saya tanya di Masjid Ubudiyah, saya tanya. Masjid Ubudiyah saya tanya. Ada Hindu saya itu. Tuhan Allah. Ada satu lagi di Cameron Highland tu, saya tanya, dia kata Tuhan yang satu. Siapa dia? Saya pun tak tahu nama. Pasal lama sangat sesat. Yang Kuala Lumpur punya, satu dia kata Allah Ta'ala, satu lagi dia kata Siva. Baik, saya pun tanya, Siva itu yang buat langit dan bumi kah? Ya, dia kata. Siva itu yang beri makan pada kita kah? Ya. Yang beri semua hajat-hajat kita? Ya. Maknanya Siva itu nama samaran lah bagi dia tu Allah Ta'ala juga. Cina ada satu nama yang dia guna, yang dia tu sebagai Tuhan juga, Supa. Nama bukan Allah Ta'ala, tapi nama cara Cina dia lah. Tapi semua tu bila kita tanya hak Tuhan, sifat serupa ya. Awak nak lawan orang Syiah, awak nak lawan orang Habib, awak nak lawan Kristian, lawan Buddha, Hindu, awak lawan tentang Tuhan tu siapa dia? Tu bicara Tuhan tu. Awak kata Allah Tuhan. Awak kata Allah Tuhan yang buat langit dan bumi. Awak tanya dia dengar tak apa yang kita cakap ni? Dia kata dengar. Dia tahu dalam hati? Tahu. Dia tengok apa yang kita cakap? Tahu, tengok. Habis dah dia dengar dalam hati, apa pasal lu tak ada mau itu baca doa sama dia? Ayo tak boleh. Pasal saya yang pagi-pagi sudah makan nasi lemak dah. Nasi lemak dia ada ikan bilik, dia ada soto, faham? Kalau dia Kelantan punya dia makan nasi lauk dah. Supaya lah mana ya, dia sudah langgar agama dia. Sebab tu tak boleh nak baca doa direct. Awak tanya Syiah, dia kata melalui Ahlul Bait. Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait iaitu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, anak cucu dia. Lepas tu kita pun tanya dia, itu awak dah puja Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan ni, dia cipta langit dengan bumi kah dia ya? Mereka jawab tidak. Tidak. Habis kenapa awak puja dia? Dia kata tak boleh ya, pasal nak dapat recommendation pada mahsyar. Kita minta tolong Tok Iman kita semaya ajak. Supa ya ni. Supa. Jadi nak lawan orang ni, tanya soalan mudah ya. Tuhan dengar tak apa yang kita cakap ni? Dia kata dengar. Tahu apa dalam hati? Tahu. Kenapa tak nak baca doa direct dalam hati? Dia kata ayo juga. Macam Hindu juga. Ini dia panggil mentauhidkan Tuhan, dia panggil. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila wan nahara. Allah Ta'ala lah yang menjadikan untuk kamu malam hari, wan nahara dan siang hari, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan juga bulan. La yasjudu lisyamsi. Jangan kamu sembah matahari itu. Fasjudu lillah. Sembahlah pada Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan keduanya. Jadi kenapa kita nak ambil perantaraannya? Bukan? Tak faham ni maknanya. Belik pusing semua sekalinya. Dengan satu tujuan, nak kufur pada Allah Ta'ala. Syirik ni tak faham ni masalah besar. Baik, sambung lagi.
Jadi Nabi Ibrahim kata nak berlepas diri daripada apa yang dia puja, perantaraan. Nanti satu soalan lain. Kita tahu bahawasanya Nabi Nuh alaihissalam ditentang oleh kaum dia dan ditenggelamkan semua sekali, betul? Baik. Yang dia tentang Nabi Nuh tak apa? Tahu? Orang musyrikin yang lawan Nabi Nuh alaihissalam tu, apa dia? Dia lawan pasal apa? Tahu kan? Tahu cerita Nabi Nuh tu, orang mana terkenal semua sekali tu, tahu dah. Lawan tu pasal apa? Nabi Nuh beritahu apa dia? Nak tahu tu buka surah Nuh. Dalam surah Nuh puja 5 orang wali. Dalam tafsir kita pula dia tulis itu puja 5 berhala. Buka hadisnya orang nama-nama yang disebut tu ialah aulia illah daripada ajaran Nabi Adam alaihissalam ataupun Nabi Idris alaihissalam. Buat tu ya. 5 orang. Suak apa tu? Ada 5 orang wali. Kita je puja tak wali ni? Puja juga. Semua Nabi Nuh tu juga. Yang Kristian puja Nabi. Yang umat Nabi Nuh puja tu wali. Lah. Orang Kristian puja Nabi. Yang Hindu puja malaikat. Kitanya tiga-tiga sekali. Nabi pun puja, wali pun puja, malaikat pun puja. Allah, aku biru dengan jin-jin sekali dah. Nanti awak kekeliruannya ialah dalam doa. Siapa-siapa nak suruh mustajab doa tu saya beritahu lah, tak usah bimbang lah tu. Jadi nak ajar doa ni orang lain banyak tahu dah. Jadi yang mana tak tahu tu tanya personal lepas pada ngaji lah. Nak ajar start ABC pula jadi panjang ni. Yang mana yang tak erti nak suruh faham doa, cara-cara nak suruh mampu doa, ni saya beritahu terang-terang ni. Ada satu orang pelajar saya, orang Lumuk Perak, Lumuk ni. Awak boleh pergi ke Lumuk Perak tu. Manjung. Anak dia tu gila kerana dirasuk oleh jin 7 bulan. Jumpa dengan saya, nak bawa ke Harudin. Saya kata awak jangan bantah sini tempat syirik pada Allah. Saya kata terang-terang, saya tak ada cakap lenda dah. Yang kitanya Harudin, awak belajar. Awak tak belajar, saya belajar. Saya beritahu pasal apa? Saya satu-satu. Itu bukan selawat sifat. Tak apalah. Jadi yang ni budak tu, awak cuba bayar ni budak gila ni. Umur 18. Umur 18 tahun. Dia cekek kita, dia tikar kita tu sama tak boleh ni. Dia gila kan? Allah mari dekat sini kau bang busuk dah. Busuk orang tak mandi macam mana? Oh gila. Lalu mak dia beritahu, Ustaz, tolonglah anak saya. Tolong apa? Tolonglah halau jin. Dia kata kita, saya pun jawab, minta maaf lah kak, saya tak boleh nak halau jin, saya tak tahu dia duduk di kat mana. Saya tak tengah-tengah, tak tahu duduk kat mana. Kalau kita tahu dia kaki dia keluar di telinga tau, kita boleh lempar tali, tapak tarik keluar. Ni tak tahu kat mana-mana ni. Jadi yang mana yang kata boleh scan tu ada masalah. Surah jin kalau awak tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tahu jin datang jumpa dia 9 orang semua jin. Nabi Muhammad pun tak tahu, sahabat pun tak tahu. Bila tu ayat Quran surah jin tu, sahabat berkata, oh patutlah nak meremah bulu romoh apa. Ada kan dia tu. Sahabat-sahabat ramai ni, rombongan kan. Patutlah gitu. Mai subuh. Tak ada. Mana Nabi tak tahu, sahabat pun tak tahu. Tiba-tiba orang yang bukan Nabi dan bukan sahabat boleh scan pula dah. Baik. Balik pada cerita ni, saya kata kak, bila dia kata minta tolong ustaz, dia kata begitu. Saya pun jawab, saya tak boleh tolong. Saya cakap terang-terang, jawab dulu. Pasal bila dia kata minta tolong saya tak ada kuasa apa, nak tangkap jin kat mana pun, nak halau macam mana pun tak boleh.
Kalau kita tahu duduk di mana, senang tak? Boleh nampak bayar-bayar tak apa dah. Lalu saya syarah ke dia 2 jam. Dan Zulenggut tik saya ngajar. Tik. Dah lepas tik tu dia lepas 2 jam, 3 jam lebih kurang. Faham kak? Faham. Saya nak tanya last sekali. Saya tanya, kak ni orang Perak. Cakap lawak Perak tak? Dia kata lawak Perak. Lawak Manjung. Perak pula lawak Manjung. Kita tak sebut tak terti kita sendiri. Saya lah. Saya tak tanya dia, Tuhan kita ni boleh cakap tak lawak Perak Manjung ni? Dia pun tengok saya, dia kata boleh ke? Dia kata saya kata boleh ke tidak? Saya tanya sekali lagi. Dia kata boleh. Boleh cakap dah Allah Ta'ala ni bahasa lorak Manjung Perak ni? Dia kata boleh. Lepas tu saya tanya, kalau kak ni belajar bahasa orang asli, dah pandai bahasa orang asli walaupun orang Perak, tetapi baca doa dalam lorak orang asli itu pula, lorak Jakun tu pula. Orang asli ni banyak bahasa dia, lorak dia tu. Orang Jakun pula. Adakah Allah Ta'ala tak boleh cakap juga? Usahkah kata faham? Dia kata boleh. Boleh, minta dengan Allah. Lalu saya terus cakap dengan dia, kak sekarang doa. Saya tak tanya kak ni dalam junub ke? Saya tak tanya. Saya cakap terang-terang ni. Kak ni ada wuduk ke? So pergi ambil air sembahyang ke? Ambil wuduk ke? Supaya sunat dulu ke? Tak. Kak sekarang baca doa. Sekarang saya tak mau dengar. Dia akak doa. Terus dia akak doa. Makbul doa dia 2-3 hari kemudian, anak dia Irwan pelajar saya telefon, Ustaz, mak saya terima kasih. Apa dah saya kejut kamu sama kena beritahu pula. Senang macam nak menangis kan. Mak saya kata, apa hal? Mak saya beritahu adik dia polis seperti sedia kala. Tak ada siup ni, tiup pupu ke, tepuk-tepuk ke, mandi-mandi ke, tak ada lah ke. Dah, faham dah. Begitulah juga doa-doa lain. Jadi orang tu hidup lagi ni. Boleh pergi tanya dia. Hidup lagi, manja tu ya. Okey. Okey dah. Maknanya tak ada wuduk ke, apa ke, dalam haid ke, dalam junub ke, awak nak baca doa makbul insya-Allah. Pasal Allah Taala Tuhan kita kan. Allah, Rabbi tak faham sini kan berat benar. Okey nah. Illa allazi fatarani, melainkan kepada Tuhan yang menciptaku. Fa innahu sayahdini, sesungguhnya dia Allah Taala itu sayahdini, senantiasa menunjuk ajar padaku. Macam-macam cara Tuhan ajar. Dan siapa-siapa yang sebar tauhid ni akan senantiasa diajar oleh Tuhan. Hari ni dia faham gini, dia tabligh lagu ni. Kadang-kadang dia tabligh tu perkataan yang dia sendiri tak terfikir dia akan cakap. Tiba-tiba keluar daripada mulut dia, keluar. Bila keluar tu baru sedar bahawasanya dia sudah beritahu satu perkara yang dia sendiri sebelum pada dia cakap tu dia sendiri tak tahu. Ni. Siapa yang buat boleh akan dapat ni. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah, dan Allah Taala jadikan Nabi Ibrahim tu kalimah dia, kalimah tauhid dia. Kalimatan tu kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah. Tidak ada perantaraan dalam doa, dalam ibadat, dalam zikir dan apa saja. Fi aqibihi, pada anak cucu dia dan pada manusia kemudian hari. Anak cucu pada manusia kemudian hari. Semua orang mana-mana pun akan cakap Nabi Ibrahim. Semua puji Nabi Ibrahim apa. Walaupun dia sesat. Contohnya Kristian ke, Yahudi ke, senantiasa mendewa-dewakan Nabi Ibrahim. La'allahum yarji'un,
supaya mereka tu kembali mengesakan Allah Ta'ala saja, tinggal syirik-syirik ni. Ni maksud surah. Maksud kenapa mereka tu engkar kepada Allah Ta'ala, ni ayat dia. Kenapa manusia tu jadi engkar? Sebab project approve, kekufuran yang dia buat Tuhan lulus. Tu masalah dia. Bal matta'tu haula'i aba'ahum, bahkan kamilah yang memberi kesenangan kepada mereka ini, wa aba'ahum, dan guru-guru mereka yang mengajar mereka tu. Iaitu apa dia ni? Ada guru di Kelantan sana, mengajar, iaitu mandi kereta yang accident, diajar baca wirid sekian. Maka akan mari orang, awak ambil air ni, air daripada pergi mana-mana ni, yang sudah di-upgrade, baca puh ni, mandi ke kereta, supaya menghalang kereta tu, buat sia yang mana ada dalam kereta tu digantikan dengan rahmatnya, yang boleh tahan daripada, yang boleh sekat daripada accident masa depan. 500 bayar. Tahu? RM500 bayar untuk mandi kereta. Kereta yang langgar apa? Langgar kucing ke, langgar anjing ke, langgar budak ke, nak buang suai. Tahu suai? Buat sial. Mandi pula nak suruh punya yang mahal sikit lah, kena bayar, nak upgrade sikit, dia ada grade dia juga. Yang grade baru, yang grade yang lebih baiknya kena ambil 7 jenis bunga. Bunga pula tak mahu bunga ketah, pasal bunga ketah tak bang. Bunga ya keluar bang. Bunga melah, bunga cempaka dah. Bunga raya, bunga ruh, apa boleh lah. 7 jenis bunga. Capur dalam tu, ni kena bayar lah, dalam tambah 200 lagi. Mandi kereta ni termasuk kereta baru. Ada ustaz karut di Terengganu beritahu dalam TV. Ustaz karut di Terengganu beritahu dalam TV, siapa-siapa beli kereta baru, dia kata, tolonglah bawa ke ustaz-ustaz ni, pasal dia belajar lama untuk mandi kan, buat suai sial ni, bayarlah sikit-sikit ke duit ke dia. Beberapa bulan kemudian kereta ustaz karut tu accident. Kereta dia sendiri accident. Masuk Sarawak. Saya kata, ni tu tanda karut. Kereta ustaz sendiri masuk Sarawak. Malah sebut nama lah. Ni dia panggil ni bal matta'tu haula'i, bahkan kami beri senangan dengan dapat pulangan. Dia belajar tak yang kebal tu dibayar juga. Ayah pekerah, bukan? Tak ada pekerah berapa tu guru, apa saya kena perlu bawa, dia kata gitu. Ada seorang baru ni nak suruh bomo, pasal dia kata bini dia kena rasuk, kena seret. Dia pun telefon saya, ustaz, apa yang perlu saya bawa? Dia kata gitu tu, saya pun tahu dah. Tahu dah. Apa dia? Akidah orang ni rusak ni, rusak berat. Mana kena overhaul. Nak overhaul tu dia kena mari. Dia kena overhaul hati dia, kena overhaul, kena cuci, cabut buat, modify apa semua, bahasa balik. Gitu. Pasal kepercayaan mereka pada Allah Ta'ala ni sudah punah dah. Jadi nak mari jumpa saya tu kena bawa apa? Mana pekerah ke? Nak bawa badik ke? Nak bawa kerih ke? Kain merah, kain kuning, kain hitam ke? Macam-macam kan? Dia kata tu dia dapat jawab gambar dia. Dan berbagai jenis doa yang saya ajar pada orang ni, alhamdulillah makbul lah. Makbul yang lepas dah. Di Perak ni pun ada banyak kes di Perak. Di Kuala Lumpur lagi banyak kes. Kes pula berbagai jenis. Berbagai jenis. Yang berlaku sekarang ni contohnya orang niaga jatuh kan. Dia jumpa ustaz-ustaz nak suruh naik balik perniagaan.
bayar RM1,000 apa, macam-macam harga. Jadi mereka ni dapat kekayaan kerana ni. Dan guru-guru mereka wa aba'ahum, dan guru-guru mereka pun dapat kekayaan juga ni. Hatta ja'ahumul haqq, sehingga datang kepada mereka al-haqq. Al-haqq sini ialah Quran. Kebenaran Quran. Wa rasulun mubin, dan satu rasul yang jelas nyata, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mati dah, iaitu rasul yang jelas nyata, yang diterang sejelas-jelasnya, iaitu hadis Nabi. Nah, dan Nabi mati dah kan, maka hadis Nabi lah tinggal. Walamma ja'ahumul haqq, maka dan tatkala datang kepada mereka kebenaran Quran itu, bila datang saja kebenaran Quran itu, qalu, mereka jawab, mereka kata, hadza sihrun, ni sihir ni sesak ni. Sekarang ni maknanya sesak ni. Nanya budak kita sekarang, sesak ni, tak boleh mari belajar. Saya pun tak reti dah, tapi Tuhan beritahu dalam Quran dah ni. Apabila Quran itu sampai pada mereka, mereka kata tak ada lain, dia bukan ni sesak dah ni. Wa inna bihi kafirun, dan sesungguhnya kami terhadap Quran begini ni kami engkar, tak nak terima. Engkar. Ada orang komplain saya ni mengajar tafsir ni tak buka kitab tafsir. Adalah. Kata macam-macam saya belajar 4 kali tafsir Quran ni, belajar 4 kali khatam, guru berlainan, daripada 20 jenis kitab-kitab tafsir. Bukanlah saya tafsir ni semua sekali yang terbaik dah, tapi saya rasa banyak tidak salah lah saya tafsir tu. Nah, dan kita ajar ni berdasar pada kita faham lah. Kalau kita tak faham, nak ngajar macam mana? Kalau membaca cerita lain, kita baca tafsir kan, kita baca tafsir boring ni, mengantuk habis ni. Waqalu, dan mereka berkata, ni sifat musyrikin ni, sifat musyrikin lah, sifat dia nah. Waqalu, dan mereka berkata, laula nuzzila hadzal Quran, kenapa tidak diturunkan ini Quran ala rajulin minal qaryataini azim, kepada 2 orang lelaki daripada 2 bandar yang besar, iaitu satunya nama Al-Walid bin Mughirah di Mekah. Di Madinah tu saya tak ingat, di Taif saya tak ingat nama. Dia kata kalau nak hantar Quran pun jangan beri pada Muhammad ni, dia baca menulis pun tak reti, harta pun tak ada. Harta tak ada tu pasal pokai dah. Bini dia jutawan tu, duit habis. Lalu Nabi naik bukit Gua Hira tu. Kerana apa? Kerana tak reti dah nak tabligh kepada masyarakat dia. Kita tahu tak dia naik Gua Hira tu pasal apa? Kita tahu dia kahwin dengan Siti Khadijah, orang kaya. Lepas tu dalam hadis pula, bila Nabi berniaga, niagaan dia berlipat kali ganda. Nah, maknanya kau mesti Nabi pun jutawan. Buat Nabi pun bukan. Nabi guna duit dia tu sampai habis. Lepas tu bini dia kata, ambil lah duit ni. Apa dia? Orang nak tawaf Tanya Bogel ni, keliling Kaabah ni, dia beli kain ihram. Ni bagi ke perempuan ni bagi lelaki ni. Dia buat makan di Kaabah tu. Orang yang tawaf, dia minum air, orang sa'i. Air tak ada tu payah tu nak punguh pun satu hal tu. Kan, kena ambil dengan timba tu. Dia upah lah. Dia buat tu, dia tolong ni, dia tolong tu. Nabi yang akan jadi satu orang Rasul, dia paling mulia sekali, dia jadi manusia paling mulia sekali atas muka bumi. Dan juga di akhirat tidak boleh baiki agama ni, masyarakat ni, dengan akal dia. Tak boleh. Dengan duit dia yang ada, dengan akal dia yang sempurna,
tidak boleh baiki umat dia. Melainkan Nabi ni terima wahyu. Bila wahyu saja barulah benda tu naik. Lepas tu nak boleh ke terima tu ialah penaklukan Mekah baru terima tu. Masa perjanjian Hudaibiyah tu baru 1,500 orang baru. Orang yang ikut Nabi 1,500 orang. Tahun 6 Hijrah. 6 campur 13, 19 tahun dah wahyu. Kita ni kira ramai lah. Masa baru mari sekejap ni kira ramai lah. Nabi tu 19 tahun baru perjanjian Hudaibiyah. Jumlahnya 1,400 orang. Masa Nabi hijrah tu sahabat Nabi berkali dalam 80 orang. Masa hijrah ke Madinah 80. Orang Madinah pula dalam 100 lebih. 2 tahun kemudian jadi jumlah lebih kurang 400. Yang beri perang Badar tu 300 orang. Understand ni, my friend? Kita dah gamak Nabi ni glamour gini. Dah. Tapi tahun 8 Hijrah penaklukan Mekah berdoyo-doyo masuk Islam. Pasal tok guru dia termasuk Islam. Tok guru musyrikin termasuk Islam. Iaitu tok guru karut ni masuk Islam je. Ikut tauhid ni baru runtuh semua sekali. Kalau tak faham cerita ni, awak anak saya tak boleh macam mana tak main ni. Tak betul lah betul. Jadi kena buat ikut perintah ni lah. Ikut perintah. Maka Allah Ta'ala kata, macam juga dia beritahu kita ni, bila mari jauh. Ini kalau Quran ni mestilah orang alim besar. Ni Ustaz Mai mari. Cakap tak boleh lari lagi logat Kelantan dia. Macam-macam lah dah. Dia kalau dia tok guru besar ni dia kena keramat keluar keramat lah apa dia jenis tu lah. Ni ayat ni, tu mana ayat ni? Lepas tu Faizal nak pergi beritahu tu. Allah, Faizal ni gini dulu. Kalau orang yang betul ni mesti mari dengan serban, dengan cangkuk, dengan warak, tak tahu berapa lama dah. Dia kata gitu. Awak tak boleh saja orang akan komplain gitu. Siapa dia komplain gitu, tu tanda musyrikin orang tu. Ni ayat dia ni. Awak dia ingat ayat Quran ni kata untuk damai Mekah. Tidak, zaman sekarang ni untuk sesuai semua zaman. Maka Allah Ta'ala kata, ahum yaksimuna, apakah mereka yang membahagi-bahagikan rahmat rabbik, rahmat Tuhan kamu. Maknanya dia kata ikut perintah dia Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala ni, kita nak orang ni kan jadi Nabi, kita nak orang ni jadi ustaz ni. Maka manusia tu, maka Allah Ta'ala terpaksa approve kerana sakaan mereka. Tuhan kata, nahnu qasamna, kamilah yang membahagi-bahagikan bainahum, di antara mereka, ma'isyatahum, untuk kesenangan hidup mereka fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia ni. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami angkatkan setengah mereka mengatasi setengah yang lain beberapa darjat. Iaitu orang kaya mesti, bila ada orang kaya dia kena ada orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, maka orang kaya tu tidak dipanggil orang kaya. Awak nak tahu ni, awak pergi ke misalnya ke bandar-bandar besar ni, macam Venice ke. Awak pergi situ tu semua tu orang kaya belaka tu. Tapi bila semua tu kaya belaka, nampak dia tu macam orang biasa belaka pula. Tetapi Allah Ta'ala jadikan orang miskin, ada orang miskin itulah baru boleh kata orang tu kaya. Dan orang kaya tu dia boleh akan menikmati kekayaan mereka apabila ada orang miskin buat kerja untuk dia. Kalau tidak, dia kena sapu latas sendiri, kena berkebun ni sendiri, sapu kawasan, berkebun sendiri. Pasal tak ada orang miskin nak buat kerja, bukan? Jadi sampah-sampah, tengok jutawan buat keluar sampah daripada rumah pergi buat.
dalam kereta Rolls Royce dia. Gitulah ni. Dah tak ada siapa nak tolong ni. Tak. Baik, orang miskin pula. Kerana ada orang kaya itulah orang miskin boleh kerja. Orang kaya pula. Kerana ada orang kaya, ada miskin itulah orang kaya boleh menikmati harta dia. Tu makna dia lah. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya Allah Ta'ala jadikan, supaya mereka dapat mengambil setengah mereka ke atas setengah mereka tu sukhriya, iaitu khidmat. Ini yang kaya ni khidmat kepada orang miskin, ingat beri kerja. Orang miskin pula khidmat kepada orang kaya, menyelesaikan masalah orang kaya dengan sedikit upah. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, dan rahmat Tuhan kamu lebih baik, lebih daripada mereka himpun-himpun atas muka bumi. Laula ayyakunan nasu ummatan wahidah, kalaulah tidak kerana takut nak jadikan, takut umat manusia ni, umat orang yang beriman ni. Pasal ada di antara kita ni gini, kenapa orang beriman ni duduk dalam miskinnya ni? Kenapa tengok Bill Gates tu dengan Kristiannya derma 3 bilion dia derma Amerika, duduklah kaya lagi dengan sesaknya dengan apanya. Kenapa kita yang tak sesak ni Tuhan bagi nikmat tak sebanyak kepada orang eka? Ni ayat dia. Walaula an yakunan nasu ummatan wahidah, kalau tidak karena pasti akan jadi pada manusia beriman satu umat yang satu saja eka kepada Allah. La ja'alna liman yakfuru birrahman, dan kami akan jadikan daripada mereka tu orang-orang yang eka kepada Tuhan Rahman. Kalau tidak kerana tu, kalau tidak pada kerana tu, kerana manusia ni yang beriman ni akan kufur, nascaya Tuhan kata, la ja'alna, nascaya kami akan jadikan untuk mereka ni li buyutihim, pada rumah-rumah mereka, suhufan min fiddah, suhufan min fiddah, atap-atap dibuat daripada perak. Tuhan kata atap rumah ni, Tuhan kata kalau takut, kalau tidak bimbang, kata orang yang beriman ni akan masuk jadi kafir. Nescaya atap-atap rumah mereka kami akan buat daripada perak. Wa ma'arija 'alaiha yadhharun, dan tangga-tangga daripada perak. 'Alaiha, ke atas tangga itu, yadhharun, mereka tu boleh naik ke tingkat-tingkat atas. Wali buyutihim, dan pada rumah-rumah mereka, abwaba, pintu-pintu daripada perak, wasururan, katil-katil daripada perak. 'Alaiha yattaqi'un, di atas katil-katil itu mereka bersandar-sandaran sambil rehat. Wa zukhrufa, dan juga perhiasan lain, iaitu kami beri juga lagi kekayaan-kekayaan lain, duit pula, emas peraknya macam-macam. Wa in kullu dhalika, dan sesungguhnya pada demikian, dan tidaklah pada yang demikian itu, lamma mata'ul hayatid dunya, mereka kesenangan hidup dunia sementara saja. Wal akhirah, dan kehidupan akhirat itu, inda rabbika, di sisi Tuhan kamu, lil muttaqin, hanya khas untuk orang-orang yang bertakwa saja. Jadi agama ni untuk semua, tetapi syurga tu untuk orang takwa. Oleh sebab itu, ini ayat galakan kepada belajar tafsir Quran, galakan, dan suatu ancaman bagi siapa yang tak mahu belajar tafsir Quran. Ini ayat dia. Wa man ya'shu an dzikri rahman, siapa-siapa yang tidak peduli terhadap peringatan Tuhan Rahman, iaitu Quran, nuqayyid lahu syaitana, Allah akan beri anugerah, hadiah kepadanya syaitan. Tak nak belajar je tafsir Quran, Tuhan sudah hadiah dah syaitan seekor, 2 ekor, 3 ekor. Wa innahum, dan sosok fahuwa lahu qarin, maka mereka terhadap
syaitan-syaitan tu qarinun, iaitu teman-teman rapat, personal secretary ni. Awak tahu personal secretary lagu mana? Tahu? Tak tahu? Tahu ke tak? Macam mana? Personal secretary ni saya jawab awak. Saya jawab awak lah. Pasal saya tahu awak jawab silap ni. Saya jawab awak lah. Personal secretary ni, bini toke tu tak tahu. Di bawah katil dia tu ada surat khaf, ada peti besi pula. Dia kuk peti besi tu, bini toke tu tak tahu. Duk bawah katil dia, tak tahu. Tapi personal secretary ni tahu. Awak tahu? Maknanya bini dia pun tak tahu. Personal secretary ni tahu. Ha? Segala rahsia peribadi toke dia tu dia tahu lah. Dia panggil qarinun, iaitu personal secretary, teman rapat dia. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka jamak dah lah, ramai dah lah. Mereka syaitan itu la yasuddunahum, akan menyesatkan mereka anis sabil, daripada jalan Allah. Wa yahsabuna, dan mereka yang tak belajar tafsir Quran ni pula menyangka annahum muhtadun, mereka terpimpin lama dah. Awak tanya tak percaya? Orang yang tak belajar tafsir Quran ni, dia kata dia terpimpin, dah beres. Tengok tak percaya. Dia berasa okey, dia rasa. Baik, tafsirnya ayat ni duduk di surah Qasas. Surah Qasas. Al-Qasas. Balik hilang natuk sikit ni. Ayat ke ayat belakang dia? 396. Muka surat 396. Ni khas untuk ni perintah. Ni ayat ni perintah. Ayat tadi bagi orang yang engkar perintah. Jumpa dah ni. Cuba dah. Ayat 85. Ayat 85 surah Qasas. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an, sesungguhnya Allah Taala lah telah mewajibkan ke atas kamu Quran ni untuk dipelajari. Tu dia. Quran ni untuk dipelajari. La radduka ila ma'adin, dan benar-benarlah kami akan kembalikan kamu ke tempat asal kamu, iaitu pada mahsyar besok. Tempat asal, tempat kembalian, tempat kembali, iaitu kiamat besok, pada mahsyar besok. Kul, katakanlah pada mereka, Rabbi wa Tuhanku a'lamu man ja'a bil huda, lebih mengetahui terhadap siapa yang datang pada mereka tu petunjuk Quran. Wa man huwa fi dhalalin mubin, dan siapa di antara manusia ramai-ramai itu adalah sesat yang nyata. Saya nak tanya, awak berharap pada Quran ni beri pada awak? Saya nak tanya. Apa awak berharap kalau Quran ni beri pada awak sebelum pada ni? Tak berharap pun. Maka ayat ni betul. Ayat ni betul. Orang lain pun serupa lah kalau saya tanya apa. Ayat suka dia. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal Quran, aliakan kita. Dan tidaklah kamu dulu masa hidup di dunia dulu, tarju, berharap, ayyulqa ilaikal kitab, dicapok, maknanya diberi kepada kamu kitab Quran ni. Ada berharap macam apa yang kata ni? Tak berharap pun. Tahu-tahu Quran ni masa beranak tu sudah ada dah ni. Bukan? Illa, tidak lain tidak bukan, Tuhan beri juga rahmatan min rabbik, sebagai suatu rahmat daripada Tuhan kamu, supaya apa? Supaya orang yang belajar ni boleh tuju kepada syurga. Dalam syurga tu boleh jumpa Allah Ta'ala. Ramai-ramai pok ni pula kata kita ibadat ni untuk masuk syurga, untuk jumpa Tuhan. Tak ada siapa dia kita. Awak tanya tak percaya? Awak pergi masjid mana-mana, awak tanya, kita ni nak masuk syurga nak? Ada cita-cita nak jumpa Tuhan kau?
Dia pun tengok kita terbawa, pasal tak pernah dengar. Jadi awak nak masuk dalam syurga ya Tuhan punya. Tiba-tiba awak tidak ada keinginan nak jumpa dengan pemilik dia. Hai. Awak berkeinginan nak jumpa ibu bapa awak yang mati, tetapi awak tidak berkeinginan untuk jumpa Tuhan yang mencipta awak. Ni pelik sikit ni. Pelik sikit dah. Oleh sebab itu, fala takunanna zahiran lil kafirin. Jangan sekali-kali kamu jadi penolong bagi segala orang yang engkar ni. Maka Tuhan kata lagi, wala yasuddunaka an ayatillah. Jangan terdiperdayakan kamu an ayatillah, daripada ayat-ayat Allah, ba'da iz unzilat ilaika, selepas ayat Allah Ta'ala diturun pada kamu, iaitu selepas pada kita belajar. Jangan lepas pada belajar ni kita pula jadi tolak ayat Quran. Tuhan kata ni, oleh sebab itu masa belajar tu ada buah ni. Pasal apa Tuhan beritahu ni? Pasal ada dalam hati tu. Bila ada timbul dalam hati, ini ayat ni tak berapa kenal kita ni, tak berapa kenal di hati ni, nak amal ni. Pasal ayat ni sentuh kita kan, ataupun seumpamanya. Maka wad'u ila rabbika, terus kamu berdoa minta perlindungan dengan Allah Ta'ala, supaya faham lagi apa yang Allah Ta'ala kata. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali kamu jadi orang yang musyrik. Sebab apa yang Tuhan turun yang kita berasa tak sedap hati nak dengar tu, lama-lama doa pada Allah, lama-lama kamu akan jadi orang musyrikin juga. Oleh sebab itu, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu seru, jangan kamu zikir, jangan kamu berdoa bersama Allah Ta'ala tu pujaan yang lain. Iaitu apa dia? Satu wirid yang diamal di Malaysia, la ilaha illallah, tahlil, beres. Muhammad Rasulullah, tak ada siapa dia berzikir Muhammad Rasulullah. Ada orang zikir gitu, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ada? Tak ada dah. Pada Nabi Muhammad kita selawat, kepada Allah kita zikir. Tapi ada satu grup di Kelantan sana, zikir kepada Allah dan Nabi Muhammad sekali. Nak dengar? Nak tahu? Nak tahu? Takut sini ada buat juga. Terus cek lah. La ilaha illallah hul malikul haqqu mubin Muhammad Rasulullah. Oh, belajar dah juga. Oh, kata dah. Berat. Separuh pada Allah, separuh pada Nabi Muhammad. Ayat Quran kan ni? Dah. Satu puisi yang Tuhan yang ditulis di atas kubur Nabi. Atas kubur tu. Atas kubur di atas tu. Tulis puisi ni. Puisi ya. La ilaha illallah ul malikul haqqu mubin Muhammad Rasulullah. So, I tak buat. Bila saya beritahu tu mana ada orang buat. Ada lagi nak dengar? Nak dengar? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pagi maaf ni baca ni. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Oh, tak ada lagi. Ada nama wasi'ahu ilmu. Pagi maaf. Ini yang dipanggil Tuhan punya pada wirid Tarikat Ahmadiyah. Tarikat Ahmadiyah. Tarikat Ahmadiyah ni banyak di Kelantan dan di Negeri Sembilan. Ha? Apa dia? Laisa laha min dunillahi kashifah. Memanglah, sama juga mana dia. Ayat lain wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Surah Al-Mu'min ayat akhir. Satu ayat sebelum akhir. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ayat akhir. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Surah Al-Mu'minun ayat akhir sekali. Dia masalahnya gini, saya nak beritahu apa. Orang yang mengajar tafsir ni ramai. Dia bila sampai ayat tu, dia tak berani nak beri contoh tu. Jadi kekufur orang percaya dah ni.
tapi tak diberitahu kekufuran ya manusia amal tu. Kadang-kadang ustaz tu mungkin tak tahu juga. Ada banyak ni wirid gini ni, banyak. Cuma mudah ya. Zikir pada Allah, zikir pada Nabi atau zikir pada orang lain mana-mana kufur. Hanya zikir ni hanya kepada Allah Taala saja. Nabi kita selawat. Selawat pula selawat yang diajar. Bukan selawat maulud Nabi tu. Bukan selawat syifa, bukan selawat tafajjuriyah. Selawat ni ialah selawat yang dibuat, yang direka oleh tok guru. Yang bila tanya tak tahu ucap main mana juga. Tapi selawatnya ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidina pun jangan bubuh. Dalam at-tahiyat ke, dalam biasa pun Sayyidina jangan bubuh lah. Saya selalu kata kepada yang dah belajar dah lah, awak buka mana-mana kitab hadis, Muslim ke, Bukhari, Nasai, Ibn Majah, Tirmizi, Abi Daud, siapakah sahabat Nabi ada panggil Nabi ni Sayyidina, satu hadis lah betul. Satu. Lagi. Dalam Tirmizi ada 5,000 hadis, Abi Daud 5,000, Nasai dan semua ni lebih kurang 5,000 belakang hadis. Dan hadis ni hadis yang diterima pakai semua mazhab. Tidak ada satu lafaz hadis yang mengatakan sahabat ada panggil Nabi itu Sayyidina. Tapi kita yang bukan sahabat ni dengan okey saja panggil Nabi itu Sayyidina. Apa makna Sayyidina? Tok Mulu. Tok Mulu. Awak cuba bayangkan Sultan Perak mari sini, masuk sini, kita kata Assalamualaikum, penghulu Sultan Perak. Cuba awak kata dah. Awak tergamuk ke nak kata ke Sultan Perak? Dah tak sangka kira buat negeri tu. Nak kata tu tergamuk ke tidak? Tak tergamuk. Tak tergamuk. Tetapi pada Nabi kita nya natural ya, tergamuk. Natural ya, buat dak ya. At-tahiyat tu tidak ada hadis sahih. Tidak ada dalam hadis mana-mana hadis sahih yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. At-tahiyat tak ada. Awak baca ya? Saya dengar juga. Macam empat tak gaku. Ada dua hadis berkenaan dengan tahiyat ni. Dua hadis. Asyhadu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Satu hadis lagi ada saya juga. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan sahabat. Saya yang baca at-tahiyat sana. At-tahiyat saya. Saya tak baca at-tahiyat yang biasa. Yang biasa tak baca. Pasal hadis berkenaan at-tahiyat tadi, hadis kemudian. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku mengaku padamu Tuhan. Aku berjanji padamu Tuhan. Asyhadu an la ilaha, tidak ada pun pada antara dalam doa, dalam ibadat, dalam zikir dan dalam apapun, wahdahu la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagimu Tuhan. Segala sesuatu apapun. Dan aku mengaku tidak akan syirik padamu Tuhan. Gitu. Wa asyhadu anna Muhammadan rasul wa asyhadu anna Muhammadan, dan sesungguhnya aku mengaku kepadamu Tuhanku bahwasanya Nabi Muhammad itu rujukanku, ikutanku, abduhu, dia tu hamba-Mu, wa rasuluh, Tuhan apa pesuruh kamu. Hamba, kata hamba, patut rasul. Menafikan apa yang orang buat sekarang ni, Nabi Muhammad ni sudah jadi juz'a juga, iaitu sebahagian daripada Tuhan juga. Iaitu di kalangan habib-habib. Jangan buat zikir ni lah, jangan baca zikir munajat tu, jangan baca.
Jangan baca ni zikir sambil menyanyi tu. Jangan baca. Zikir munajat kan sedap tu zikir tu. Sebab tidak ada ajaran daripada Nabi kita dinyanyikan zikir-zikir, tak ada. Dinyanyikan ayat-ayat Quran ni. Tidak ada dalil, tidak ada yang baca azan yang dinyanyikan kecuali P. Ramlee filem tu dulu. Filem apa? Semerah Padi. Tempat tu lah ni sudah apa azan ni sudah dinyanyi-nyanyikan dah. Nyanyi-nyanyi dalam agama ni ialah Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi. Umat Islam tak boleh. Walaupun benda tu tidak hak syirik ke Tuhan, dinyanyikan pun tak boleh. Jadi jangan baca ni selawat apa zikir munajat apa tu. Dah diajar di sekolah tadika ni. Aku mana nak buat ni gini besar nak kok makai ketara ni. Baik, sambung lagi. Sudah tak habis ni surah ni. Ayat ke berapa kita tadi? 37. Ha? 37. Hatta idza ja'ana, sehinggalah mereka ni kembali jumpa kami semula, iaitu mati. Qala, mereka kata, ya laita baini, alakah sesanya aku, aduhai sesanya aku, alakah bodohnya aku. Menyesal ni, pandai menyesal ni ayat ni. Wa bainaka, dan di antara aku dengan kamu ni, ala kesesanya aku, baini wa bainaka, di antara aku dengan kamu, hai syaitan, bu'dal masyriqaini, sejauh timur barat. Sejauh timur barat. Ala kesesanya aku, ala kebertuahnya, bukan sesasnya. Ya laita, alakah bertuahnya aku, baini wa bainaka, dengan antara aku dengan kamu, wahai syaitan. Bu'dal masyriqaini, sejauh timur barat. Fa bi'sal qari, seburuk-buruk teman ialah kamu lah syaitan. Bila ni kata ni? Pada mahsyar. Pada mahsyar. Mula ayat sebelum pada tu dia kata, wahai Tuhan, tunjuk pada kami dua golongan yang menyesat kami. Satu daripada syaitan, satu daripada tok guru. Pasal syaitan ipuh ni lain. Syaitan ipuh ni lain, syaitan tasik ni lain. Nah. Syaitan kalau lain, dia lain-lain belaka. Jadi syaitan mana yang menyesatkan kami? Lepas tu tok guru mana yang menyesatkan kami? Supaya kami tahta aqdamina, supaya kami boleh letak mereka bawah tapak kaki kami. Saya kata tak ada, kamu dengan dia serupa. Kamu dengan dia serupa. Wala yanfa'ukumul yawma, dan tidak mungkin ada lagi lah sebarang manfaat bagi kamu hari ini, al-yawma, pada hari ini. Tak ada manfaat apa. Yang syaitan pun tak, yang mengepel dia pun tak ada, yang guru ilmu, guru yang akidah sesat yang beritahu pada mereka pun tak ada. Iaitu izzalamtum, ketika kamu di dunia dulu syirik pada Allah, iaitu menzalimi diri sendiri, makna buat syirik pada Allah. Annakum, bahwasanya kamu hari ini fil azab, dalam keadaan azab api neraka itu musytarikun, berkongsi sama dengan syaitan dan guru ajaran sesat ni. Afa anta tusmi'us summa, ni. Apakah kamu boleh memperdengarkan pada orang pekak? Boleh tak kita? Kita cakap pada orang pekak, sarah pada orang pekak, boleh? Tak boleh. Au tahdil umya, atau kamu tunjuk-tunjuk pada orang buta. Nak tahu tunjuk macam mana? Orang buta mari, halo, assalamualaikum. Boleh tak tanya lah ke?
jalan nak pergi ke Sungai Siput ke mana, kita berkata tu dia ni buta ni. Boleh? Boleh tak boleh lah. Maknanya tak mungkin awak boleh tunjuk pada orang buta. Tuan kata kita berkata mana jalan ke Sungai Siput, kita kata tu ikut jalan besar tu. Tunjuk ke dia. Dia nya buta. Boleh? Tak boleh. Tu maknanya apa tak? Nah. Wa ma kana fi dhalalin mubin, dan satu orang yang betul-betul adalah sesat yang terangnya nyata. Boleh kita beri petunjuk kat dia? Tak boleh. Fa imma nadhhaban nabika, maka sekiranya kami bawa kamu pergi mati dulu. Matilah ni. Maknanya kita ni ada juga dalam hati ni kan, sebelum pada mati ni kita nak tengok dia buat penjahat ni, engkau tauhid ni, Tuhan azab, nak tengok juga lah. Nabi pun gitu juga. Ni ayat ni bukan ayat tu. Ni buat ni nak tengok sekali masih hidup ni macam mana. Yang mati tu, dah mati pun tak lama lagi yang ni. Maka Tuhan kata, fa imma nadhhaban nabika, maka sekiranya kami mati ke kamu dulu wahai Muhammad, fa inna minhum muntaqimun, maka sungguhnya kami terhadap mereka ini, sesungguhnya kami daripada mereka ini muntaqimun, ya adalah orang-orang yang menyiksa mereka. Maknanya pasti akan membalas. Au nuriyannaka, atau kami perlihatkan kamu tak mati lagi, perlihat pada kamu dia azab ni. Alladzi wa'adnahum, iaitu orang-orang yang kami telah janjikan azab pada dia. Jadi sebelum pada kita mati kita dah tengok. Fa inna alaihim muqtadirun, maka sungguhnya kami terhadap mereka itu muqtadirun, pasti berkuasa penuh juga. Maknanya sama ada kita boleh tengok atau tak boleh tengok, mereka ni pasti kena azab. Fastamsik billadzi uhiya ilaika, berpegang teguhlah kamu dengan Quran. Billadzi itu dengan yang tu ialah Quran, dengan Quran. Uhiya ilaika, yang memang telah diwahyukan kepada kamu. Siapa-siapa yang boleh pegang dengan Quran ni, bermakna pegang Quran, mana rujuk pada hadis pula. Mana Quran dan hadis. Wa innaka, sesungguhnya kamu ala siratim mustaqim, sekiranya kamu boleh pegang gini betul-betul di atas jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrul laka, sesungguhnya Quran itu adalah peringatan khas untuk kamu. Kita sendiri ni peringatan khas. Bila kita belajar, awak sudah belajar tafsir Quran ni, maka balik tu kena baca pula. Nah, pasal lama-lama dia tak ingat. Baca, senantiasa baca. Wa innahu, sungguh Quran tu la dzikrul laka, adalah nasihat khas pada kamu. Wa liqaumika, dan kepada kaum kamu. Maknanya nak tabligh ni kena baca ayat Quran. Wa sawfa tus'alun, pasti mereka akan ditanya kelak. Ada orang yang tak ditanya tentang dosa-dosa dia yang lain, iaitu orang-orang yang tak keluar zakat. Tak keluar zakat, tak sedekah. Maka Tuhan kata wala tus'al wala yas'al, tidaklah mereka akan ditanya andzunubihim, daripada dosa-dosa mereka yang lain, sebab mereka ni tak keluar zakat. Surah Qasas ayat sebelum pada saya baca tadi. Tuhan tak tanya ada dosa lain. Pada dengan tahu dia tak keluar zakat. Tak keluar zakat tu terus sembah dengan apa? Surah Qasas ayat tadi yang kita baca tadi, sebelum pada dia, muka surat sebelum. Muka surat sebelum. Lepas pada cerita Qarun. Wa sawfa tus'alun, pasti kamu kelak akan ditanya ngajar kerja. Ni masalah, tak boleh kerja pada orang lain. Wa sawfa tus'alun, pasti kamu akan ditanya balik. Daripada Quran yang kita belajar ni, kita beritahu pada siapa? Ada kita beritahu pada anak kita ke, saudara mara kita ke, adik-beradik kita ke tak?
was'al, dan tanyalah, man arsalna min qablika min rusulina, orang-orang yang kami utuskan sebelum pada kamu daripada para nabi kami. Iaitu maknanya tanyalah pengikut nabi, iaitu tanyalah orang-orang Yahudi dan Nasara, Kristian. Tanya apa? Ni soalan dia. Tanya apa? Ni soalan dia. Aja'alna min dunillahi alihatan yu'badun. Adakah kami jadikan selain pada Tuhan Rahman tu ada puja-puja lain yang layak disembah juga? Adakah? Dalam kitab Taurat adakah beritahu? Dalam kitab Injil adakah beritahu? Yang masalahnya kita terima Quran ni pakai ni juga, bukan? Tawassul juga, perantaraan juga. Walaqad arsalna, dalil tu apa bagi? Walaqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi. Sesungguhnya kami telah utuskan kepada Nabi Musa bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, iaitu mukjizat dia ada dua, iaitu tangan berubah ketiak ni keluar cahaya cerah. Tapi keluar tangan jadi cerah ni hilang cerita tu. Mukjizat tu hilang. Hak tak hilang je, hilang tukar lepas jadi ular. Hak tu tak hilang. Hak ni kurang glamour sikit. Keluar seluk buat tiak dia keluar tangan tu jadi cerah, macam bercahaya macam matahari tu. Hak tu hilang kita. Tapi hak tukar jadi ular tu, hak tu glamour sikit. Hak ni tak glamour. Lepas tu balik jadi biasa balik. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami ada dua. Satu yang Tuhan wahyu kepada Nabi Musa sendiri. Satu lagi ialah ayat-ayat yang Allah Ta'ala wahyu kepada mertua dia, Nabi Shu'aib. Yang Nabi Shu'aib tu ajar kepada Nabi Musa. Pasal Nabi Musa ni ialah satu orang rasul yang belajar dengan satu orang rasul lain, iaitu Nabi Shu'aib. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun wa mala'ihi, dan pembesarnya, keluarganya. Fir'aun ni merintah dengan keluarga dia, dinasti dia. Dia gini lah, kalau kita kata Malaysia ni ada 14 state ni, mana semua raja tu anak beranak Fir'aun belaka. Menteri besar tu anak beranak Fir'aun juga. Esko anak beranak Fir'aun juga. Ketua polis negeri anak beranak Fir'aun. Ketua askar, gitulah, semua sekali. Rakyat jelata ni tak ada kuasa apa pun. Faqala inni rasulu rabbil alamin. Nabi Musa kata, aku ni sesungguhnya adalah rasul utusan daripada Tuhan sekalian alam. Iaitu apa dia? Ayatnya ialah gini. Allah ta'budu illallah. Jangan sekali-kali kamu sembah, kamu puja, kamu ibadat, kamu berdoa melainkan terus pada Allah. Wala tusyrik bihi syai'a. Jangan kamu sekutu pada Allah dengan segala sesuatu apapun. Itu satu tu ya. Semua nabi-nabi buat cerita ni yang belakang. Jadi semua ustaz-ustaz ni kena bawa cerita ni yang belakang. Semua ustaz-ustaz kena mengajar manusia ni supaya sembah hanya Tuhan dan jangan buat syirik pada dia. Semua. Malangnya naiklah masjid mana-mana tak disebut ni lalat. Solat aja molek tu. Kadang-kadang over lah. Over. Sampai orang tu jadi tak biacak kali pula. Kerana over nak sempurna pula tu tak be kadang-kadang sudah kia dah. Lepas balik start pula Allah. Overkill. Falamma ja'ahum bi ayatina, maka tatkala Nabi Musa datang kepada mereka dengan bawa dalil-dalil wahyu dan dalil-dalil mukjizat, idahum minha, tiba-tiba mereka terhadap Quran, ayat-ayat Allah Ta'ala tadi, yadhakun, tiba-tiba mereka tu gembira, ketawa ria. Ketawa ria ni maknanya pesenda.
Bila mari orang belajar tu, beritahu tu dia apa? Tengok tu dia ketawa. Ketawa ni maknanya mengejek-ngejek. Sambung lagi kata nak ni. Senyap dah tu. Kita berehat sekejap lah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbalna wa sunna innaka antas samiul alim. Rehat boleh 10 minit. Pecek. Tepi ni. Tepi dia.